first class kita attend adalah best tak silap saya. Masa tu Tuan Rats yang ni hostkan kelas tu. Masa tu saya skeptikal Tengok saya ke sebab Rishwa? Sebab tengok I skeptikal dengan Dok masa tu. Oh. Terus terang jujur. Macam mana you skeptical? Kenapa you skeptical? What we have done wrong to you? No. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan episod yang ke-14 bersama-sama dengan saya Aman Fitri dan juga Ras Muhammad. Kena ada mini love lah. Mini love sentiasa. I love you. Thank you kepada anda yang dah terus follow kita, subscribe, dan komen juga. Thank you so much kepada anda. Dan insya-Allah kita akan bawakan podcast ini dengan istiqamah, InsyaAllah. Sebab kita bukan buat sebab orang lain buat. Kita buat sebab kita nak kongsikan dengan anda pelbagai perkara lah. Betul. Memang kita buat live lah, posting dan apa semua. Tapi ini adalah salah satu platform yang kita betul-betul nak showcasekan kepada anda. Hello, ramai orang berjaya sebenarnya. Sangat ramai. Dan dalam masa yang sama dia pun melalui fasa-fasa kejatuhan juga dalam kehidupan. Normal. Itu normal. Sebab tu saya suka hari tu kan Datuk Ira ada kongsikan dalam one of the session dengan Titan dan Spire tentang manusia ada tiga jenis. Jenis pertama adalah yang berjaya je dalam hidup dia. Hebat Ada. I kenal juga orang macam tu. Dia berjaya je dalam hidup dia, tak pernah susah. Kan? Dan ada jenis manusia yang susah je hidup dia, daripada zaman berzaman susah je, tak pernah senang. Dan ada juga golongan yang susah senang. Turun naik. Penat jadi point dia adalah kita cuba fikir apa yang benda betul yang orang yang dapat sustain the kejayaan tu. Mungkin dia tak lupa diri, mungkin dia sentiasa betulkan connection dia dengan Allah SWT. Kita tak pasti. Tapi mesti ada something yang kita nak belajar pada mereka. Mesti ada sesuatu. Kalau tak, dia takkan berjaya sebegitu dalam kehidupan. Exactly. Kehidupan ni taklah indah, tak seperti pelangi. Betul. Selalunya. Pelangi pun kadang ketenggelam timbul. Betul. Sama juga dengan manusia ni. Betul, setuju. Tapi you nak jadi yang macam mana? You nak jadi orang yang kalau sekarang tengah struggle, bukannya tak ada jalan nak sampai 50 tahun lagi pun tapi struggle. Akan ada orang struggle sampai bila-bila ni. Kunci dia kenapa? Kenapa dia struggle sampai bila-bila? Apa masalah dia? Mungkin dia sendiri tak committed dengan apa yang dia buat. Dia akan sentiasa cari jalan untuk bagi excuse tu. Tak committed. Sebab you nak berjaya, man, dia adalah satu proses yang you need to committed. You need to commit into the action, to discipline. I was talking to my kids pagi ni, talking to my daughter lah. Dia tengah belajar kan. I said, I cannot give you anything in the world except an education, the best education. I might not be the best papa, all perfect. I don't even know how the perfect father looks like. I never understand that. But one thing I know, I must give you the best education from the best institutions. Itu je yang boleh menyelamatkan sebenarnya. Lepas tu you own. I takkan tinggalkan apa-apa harta macam orang kaya. Ada mansion yang bernilai 53 million. My responsibility give you best education. I pay for that. Go studies. And you are your own. Live your life. You don't even need to come back to me and give me money every month pun. I have my own life. Betul? I make it simple, make it clear. Obligation dia belajar, dapat the best kerja. My obligation support dia belajar. After that, we are our own. Maksudnya relationship tu ada, bukan tak balik terus. Tapi tak perlu setengah-setengah tu belajar dan kena commit dengan satu benda. Satu tu bagi kat mak ayah. Bukan tak bagus. You nak bagi, you bagi. But bukan tanggungjawab. Dan kita sebagai ayah pula, janganlah meminta-minta. Jangan meminta-minta. Satu, kita punya ayah pula, the real struggle kita dah umur 55 tahun sampai 75. Bukan sekarang masih lagi banyak tenaga. Kalau katalah contoh, kita kerja kuat untuk kumpul harta bagi pada anak-anak, kita juga sebenarnya membuatkan hidup kita struggle. Jadi kena ada that agreement daripada awal. Tapi somehow macam cakap kan, I cakap ke my daughter, if you want to be success, you need to committed and discipline dalam apa saja you buat. Itu je kunci dia. I tak pernah tengok lagi orang berjaya tak ada disiplin, tak ada komitmen. Mana ada orang kaya yang tidur je kan ada? Tak ada. Walaupun kita tengok dia mungkin slow motion, dia kaya slow. Dulu dia tak slow, dulu dia laju. Ya, betul. Dah berumur sikit dia slow lah. Kalau dah jadi jutawan, billionaire,
bolehlah nak slow down. Semua dah automate. Kan dia tahu nak manage bisnes dia macam mana. But the point is, yang cuba nak sampai kat sini adalah kunci kenapa ramai orang dia berjaya dan ada yang tak berjaya adalah kita punya attitude kita sendiri. Allah tu Maha Kaya. Dia kalau kita doa dia, kita doa, kita minta daripada dia, insya-Allah dia akan bagi. Macam mana pun dia akan bagi. Mesti dia bagi punya. Kan? Kadang-kadang rezeki untuk kita tu dah ada dah pun. Mungkin terhalang sebab dosa pahala kita, terhalang sebab kita punya perangai sendiri. Jadi at the end of the day, kita nak kena betulkan connection kita dengan source kita. Betul lah. Tapi improve ada juga yang selalu cakap rezeki salah alamat. Ya, itulah point dia. Dia yang tak cari alamat. Dia yang tak dekat alamat tu. Dia yang tak dekat alamat tu. Man, kalau kita minta doa dengan Allah SWT, kadang-kadang Allah bagi dekat kita bukan dari apa yang kita minta. Kalau dia minta kita jadi kalau kita doa untuk kita jadi kaya, dia bagi kita masalah untuk kita selesaikan. Betul. Dia dengan bagi sos yang lain. Dia bagi cara yang berbeza. Cuma kita mungkin tak sedar. Banyak kali Allah bagi rezeki, kita yang tak bakap dan buat benda tu. Betul. Saya selalu mengkaji keadaan ni, Man. Saya mengkaji keadaan, kenapa orang ni macam ni Kenapa orang ni begini Kenapa orang tu begitu So bila saya kaji, dan saya nampak, sebenarnya benda ni yang kau tak buat. Dan benda tu yang kau buat. Dan saya sendiri pun akan ikut benda-benda yang baik. Sebab at the end of the day, kita somehow tetap akan mati. Kan? Sooner or later kita ada tanggungjawab juga. Sooner or later kita juga akan getting older. Sooner or later juga kita juga akan sakit. Bukan kita tak minta sakit, tapi that's the point. Macam contoh hari ni Datuk Wira cakap, he has everything. He has freedom of time, freedom of choice, freedom of money. Now it's a time for him to be close to God. And dan juga banyakkan beramal dan banyakkan buat aktiviti-aktiviti yang disukai oleh Rasulullah SAW. Contoh dekat Office Rishuk kita ada maulid hari ni besar-besaran juga. So itulah salah satu contoh priority yang kita nak kena buat. Jadi pada anda yang mungkin dalam keadaan yang senang selalu, alhamdulillah, kongsikanlah ilmu tu dengan orang ramai, kan? Janganlah kedekut-kedekut ni, jangan. Yang mana yang tengah hadapi cabaran dalam hidup, tengok apa orang lain buat betul yang you tak buat betul. You nak kena improve. Cakap pasal cabaran dalam hidup, anyway, lately lah, kita kan selalu suka scroll social media. Kita tengok mental illness punya isu ni, it's not perkara yang bukan common lagi dah. Dia dah jadi satu, I would say, wabak yang dah menjala besar-besaran. Setuju. Banyak sangat Cik Ras sebenarnya, kalau kita tengok dekat social media tu, especially mental illness ni, dia spark dengan apabila kita tanam satu negativity which kita bercakap pasal orang, and kita akan rasa insecure dengan diri kita sendiri. Contoh, dia ni buat bisnes kayanya, aku ada ni je, aku pakai kancil je, dia dah pakai AMG contoh, BMW contoh, tapi aku ni je. Setuju. And saya rasa mental illness ni kalau tak dijaga dengan pemikiran kita sendiri, kita akan menjadi orang yang suka kongsi benda bukan-bukan kat social media. Exactly. Tak apa-apa dia kongsi kat orang. Setuju. Lepas tu bila kena tembak dengan netizen, koyak. Teruk lagi mental illness dia. Bukan dia stop, dia keluarkan lagi. So banyak perkara-perkara yang macam tu. Setuju. I think it's not healthy. It's not healthy. I have I know someone yang ada this disease this situation Ni bukan perkara kelakar tau. Ini I pernah face dengan tangan tergetar-getar, dan dia having some kind of anxiety, tekanan lah dalam diri dia kan. I think benda pertama I advise kat dia lah, shut off your social media. If you cannot handle, shut off. You cannot handle tengok orang sukses dan nak compare diri you dengan mereka. You cannot handle that. You shut off. You don't need to know about the world. If you cannot handle the world. Untuk sementara waktu, to calm yourself, bukan shut off. I don't know if that is what gonna make you happy and success, do it. Who care? I pun sometimes cannot handle the social media. That's why I choose untuk pilih apa kind of news yang I nak tengok. I tak boleh handle juga kadang-kadang tengok orang. Kita tengok kadang-kadang ada video yang buang duit je. Cakap, I don't know lah nak cakap. Ada some showing the lifestyle of yang kita pun stress. Kita pun stress up juga kan. Macam mana dia boleh berjaya, aku tak boleh berjaya. Ini kat level yang kita pun bukannya
bukannya dalam keadaan yang sangat struggle pun. Pun kita terasa. Then what I do, I skip. I pastikan algoritma my social media algorithm Tak keluar lagi benda-benda menghantar barang katanya. Menghantar benda-benda yang video-video ataupun konten-konten yang I suka. Memotivasikan diri. Kalau you tengok I punya social media, akan datang benda-benda yang macam tu. Memotivasikan diri macam mana nak be a good father, good husband, good people, good man dan sebagainya. Tanpa tengok pada konten-konten yang macam tu lah. So, nombor satu, you kena shut off social media if you can handle the world. Nombor dua, kita hidup dalam keadaan yang reality lah. Let's talk reality lah. Sometimes lah, bukan semua, ini juga pendapat peribadi lah. Kalau ada orang nak keadaan tekanan dan sebagainya, yes, kita kesian simpati keadaan dia. But my advice adalah berhenti-berhentilah daripada ambil perkara-perkara yang membahayakan kesihatan, terlarang, yang memudaratkan, bahan terlarang, buat aktiviti-aktiviti terlarang. Kalau kau tidur pukul 4 pagi, bangun pukul 11 pagi, what kind of life you talking about? Dan siapa-siapa kambing pun boleh murung. Kalau tidur lewat, bangun lewat, what kind of life? Kan, you nak tidur umpama macam you tengah training nak mati tau, tidur petang-petang tak bangun lagi, ridiculous. So change that. Lepas tu pula, janganlah ambil barang-barang terlarang. For example, dia tidak akan membantu kita pun. Bagi dia orang mungkin membantu macam kalau you have the problem, you face it lah. You jangan ambil dengan barang-barang terlarang dan you rasa macam benda tu akan bantu you. Sekejap je. Sekejap. It's temporary. So that's one of the advice juga. Nombor 3, buatlah pergerakan. I mean move. Pergilah jalan. Pergi jumpa orang. Pergilah jalan. Pergi bersama dengan keluarga. Minta tolong kawan-kawan. Minta tolong keluarga. Mak, aku stres. Tolong aku macam mana nak buat ni kan. Jumpa kawan. People don't know your situation kalau you tak cakap. Orang pun busy dengan kehidupan masing-masing kan. Dan I think nombor 4 juga, join. Sekarang tengah ada gerakan solat subuh macam semalam Jumaat kan. Join gerakan tu. Pergi solat subuh berjemaah, lepas tu pergi jogging. Slowly you dekatkan diri you dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Akhirnya you dapat apa? You dapat jadi orang yang positif juga. Bukanlah hari-hari you kena buat benda ni, tak perlu pun. Dan lagi satu saya sangat avoid benda ni. I don't want to talk about anything negative. I don't want. Kalau ada kawan-kawan datang cakap, aku tak nak dengar. Aku tak nak dengar. If you want to talk good, come. Jom kita sembang. Nak cakap pasal opportunity, business apa semua, mengumpat apa semua ni, membuatkan stres semua, aku tak nak. I don't want. Because kita selalu percaya kepada magnet, kita percaya kepada law of attraction. Yes. Even hadis Rasulullah SAW pun banyak kali kita pun tahu Allah mengikut sakaan hambanya. Kalau kita cakap pasal benda negatif, itulah yang kita akan attract. Betul. Sekarang ni contoh macam semalam the conversation dengan salah seorang kawan lah juga cakap pasal there's so many people around us now at our age 40 plus die from the heart attack. Itu statistik pun sekarang tengah berlaku. Betul. And then this one talking, dia was talking, I just choose not to. I don't want to talk about it. People gonna die no matter what. But how you die, Allah punya izin. I know this is important untuk cakap juga, but I just choose not to talk because I tak nak attract pada benda ni. I want to enjoy my life. I jaga kesihatan juga. Tapi kalau I meninggal dengan cara macam tu, let it be. But I don't want to talk about it. I want to talk about, hey, life is great. I'm going to live until 75 years old. And then because Dato' Ira pernah cakap dalam salah satu program tentang RAS. Reticular Activation System. Manusia ni kita hanya fokus dan nampak benda yang kita fokus. For example, mungkin you all juga pernah dengar perkara ni. If you want to buy iPhone, you set your mind, I want to buy iPhone. Kita nampak orang tu. You akan nampak semua tempat lah iPhone. Naik flight iPhone. Tengok billboard. Sama ni memang kat depan kau tak perasan. Ada pula iPhone. Ada billboard. Then you betul. Then if you want to buy that, you akan nampak benda tu. Because Allah mengikut sakan hambanya. Law of attraction. This is real. Sekuat itu sebenarnya. Sekuat itu manusia ni. So you bayangkan ingat tak masa MH370? Semua orang attract kepada story airlines, flight dan sebagainya. Kemudian MH17 kena bom, kena pak because the whole world are focusing on that. Faham tak? Jadi kita
kena pandai distract diri kita daripada benda-benda macam, protect diri kita daripada benda-benda macam ni. Itu takdir, memang dah tertulis. Dah Tapi tertulis. bila kita sentiasa memikirkan tentang Dia benda jadi. tu, dia akan jadi. Sebab tu kan, ramai orang berjaya dalam hidup dia sebab dia ada belief yang kuat dia akan berjaya. Dan orang yang tak berjaya ni sebab kita tidak ada belief dalam sistem kita yang kita akan berjaya. Itu masalah dia. Nak build that belief tu is not that easy. Sebab tu you kena go through the process. Dan inilah yang berlaku pada Titan ramai yang mana dulu buat sejuta sebulan, sejuta setahun, tak percaya, lepas tu sekarang dah level dah boleh buat 10 juta. Because why? Trust mereka tu dah ada sebab dia tengok orang lain pun boleh buat. Correct. Padahal tak ada pun rocket science benda yang dia buat. Tak ada pun. Sama je proses dia. Tapi the belief tu in there. Sebab tu Datuk Ira kerap cakap apa yang kita cakap, lihat, fikir, buat semualah satu doa. So hati-hati dengan apa yang kita doakan setiap hari. Dan hati-hati dengan apa yang anda scroll hari-hari. Dan dalam kita tak nak buat tu, boleh try ni. Betul. It's not easy. Ni melarur kan? Melalai kan? Melarur Pukul kan? 12 tengah malam pun tak tidur lagi. Kau main tak? Akram, kau better stop. Melalai kan? Baik kau pergi buat solat sunat taubat. Malam-malam 12 malam. Anyway, tu perkara yang bagus untuk attract satu energi yang luar biasa. Kita ni minggu ni dekat Sarawak ni, Cik Ras. Ada Carnival Jom Heboh. Dan juga kita visit kita buat some visit kepada semua title-title kita di Sarawak bersama dengan Datuk Wira juga. Bersama Datuk Wira di Sarawak ni. And it was fun in Sarawak. Banyak gambar-gambar Sarawak juga terjual. Disebabkan you datang. Dia jadi model gambar Sarawak ke sekarang. Ikan-ikan kering, ikan apa? Ikan terubuk masin. Terubuk masin Kek lapis. Sarawak is a beautiful City, betul. City. Tapi Sarawak lah negeri yang paling last saya dapat pergi. Maksudnya banyak-banyak negeri dekat Malaysia. Sarawak lah yang paling latest saya pergi. Sewaktu MBA hari tu, Itu graduation. kali pertama pergi. I see. Tak pernah sampai Sarawak. Dan ini merupakan kali kedua lah, so Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua orang Sarawak best. Semua hebat-hebat. Comel-comel. Dia orang suka sekarang ni dengan Tengku Mahkota Pahang. Oh, kenapa? Mahkota Pahang. Dia orang kata dia orang cousin. Dia orang minta Tengku Hasnal pindah ke Sarawak. Dah jadi raja kat Sarawak. Macam-macam. Di sana sekarang kelakar-kelakar. Betul. Tapi anda berpeluang tahu pergi ke Carnival Jom Heboh. Jumpa kami di Carnival Dataran Jom Heboh. Petrajaya. Dataran Petrajaya. So Alhamdulillah jumpa kami kat sana. Kalau jumpa tegur-tegur lah. InsyaAllah. Kita ada sehari lagi hari Ahad berada kat Carnival Jom Heboh. So kalau anda tengok podcast ni besok Sarawak, jom jumpa kita dekat Carnival Jom Heboh. Anyway, kita ada juga ni guest kita hari ni. Kita import. InsyaAllah. So kita akan berjumpa dengan Wira Usahawan sekejap lagi. Jadi anda stay tune. Kita commercial break dulu. Betul. Dan kita akan kembali bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Yang ni anda boleh tengok sampai habis sebab kita takkan rosakkan your mental health sebenarnya. Kita nak bagi injection motivasi. So anyway, jumpa anda kejap lagi. Terus subscribe, on notification anda dan kongsikan sesi podcast ini. Jumpa kejap lagi. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan episod yang ke-14 bersama dengan Wirausahawan yang ke-13. Oh, pandai? Senang kira. Kelas 1. So anyway, kita bersama-sama dengan founder kepada Hilo sendiri. Hilo ke Hilo nak sebut ni? Hilo. Okay. Kita ada Puan Raudah dan juga Tuan Afiq. Puan Afiq, mungkin nak perkenalkan diri dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Afiq. Boleh panggil Afiq je. Tapi kalau dok dia panggil Afiq Pakistan. Kenapa Datuk Ira pakai Afiq Pakistan? Kenapa? Don't know. Hari tu masa after 101 tu dia pesan kat saya, dia cakap Afiq you kena jadi Pakistan. So Afiq Pakistan lah. So faham. Tapi you tak faham kenapa kena panggil. Mula-mula I macam tak faham, but somehow sekarang I faham. Bila kat China tu I duduk dengan komuniti Pakistan. I see. Sebab komuniti mereka ni survivor. Dan mereka ni macam semua ada. Semua boleh buat. And diorang everywhere ada. That's their community. Cuma diorang tak ada macam Chinatown je lah.
Macam China kan every country ada Chinatown. Dia orang tak ada Pakistan So it's a good brand tu. It's a good brand. Kalau you okay lah. InsyaAllah. Afiq Pakistan. Okay. So anyway, you adalah Saya merupakan founder untuk Hilo Textile. Hilo Textile. Hilo Textile. Okay. So kita merupakan pemborong dan pengimport tekstil lah. Kami adalah membantu usahawan-usahawan ataupun brand owner yang nak mendapatkan fabric yang berkualiti. InsyaAllah. Baik. Puan, sikit sebanyak. Assalamualaikum. Saya Nur Raudah Husin. Boleh panggil saya Raudah. Puan Raudah. Okay. Puan Raudah. Start nama tu. tenang je. Tenang rasanya. Rindu rasanya. Okay. Saya co-founder kepada Hilo Textile. Kita dalam industri tekstil start 2015. 2015. So sebelum ni memang kerja dekat Jekyll ke macam mana? Saya background accounting. Accounting. So you pernah bekerja sebagai accountant? Ya, betul. Oh, okay. Alright. Tuan Afiq? Saya as a BD, Business Development. Business Development. Oh, dulu bekerja lah dulu. Dulu bekerja. Dan kenapa tiba-tiba buat bisnes, kamu tak teruskan kerja macam kami? Okay. Saya cerita lah pengalaman dia sebab actually the business is diorang sebenarnya The company have a problem. Oh, company ni memang dah ada. Dah ada. Hilo ni. No. Your company. Ya, Oh, kerja. Kita bekerja I see. satu company. Satu syarikat. Cinta lokasi lah. Tak. Sebelum tu dah lagi dah. Okay. Sampai kerja pun nak bersama, bisnes bersama kan. senang pergi kerja. Yelah. Faham. Yelah. Baiklah. Untunglah. Okay, kemudian Lepas tu and then company tu problem. And then but somehow kita stay. Kita percaya dekat Kami kita punya bekerja selama 6 bulan tanpa gaji. tanpa gaji 6 bulan. Yes. Masya Allah. 6 bulan tanpa gaji kan. Bukan itu bukan satu benda yang mudah. Macam ni survive dalam masa 6 bulan tu? Ada saving ke apa? Tak ada saving. Kita Sabtu Ahad kita cuti kan. Jadi kita ambil masa tu untuk join booth, buka booth niaga, jual beli stok dekat Kenanga, baju-baju dah siap tu kita jual. Oh, kabut sale ke apa? You buka lah sewa tapak. Okay. So you beli pakaian dekat Kenanga dan pergi jual lah. Zaman tu tak ada TikTok, tak ada e-commerce, Instagram pun belum ada video lagi waktu tu. Ya. Facebook je yang ada. Okay, lepas tu? Okay. Menarik. Kita start dengan tu lah, Sabtu Ahad kita pergi meniaga macam tu lah. Alhamdulillah, duit tu lah kita buat tampung kita punya Selama 6 bulan. Selama 6 bulan tak bergaji tu. Alhamdulillah. Betul dapat tak gaji lepas tu? Dibayar, Dapat jugalah. Lepas bulan kami tutup, dia bayar semua gaji kita lah. Alhamdulillah. Tapi pengorbanan you tu kan untuk 6 bulan support. Tahu dulu dengan sekarang dulu. Kenapa sekarang? Kenapa? Tak, orang kalau macam sekarang kan berbeza. Kalau Lambat 2 hari nak resign. Nak resign sekarang. Lambat 2 hari. Diorang lambat 6 bulan tak pergi pun report. Tak pergi JTK Sebab Okay. kita percaya pada kita punya founder. So daripada situlah sebenarnya you Yes. ada minat nak berniaga. Betul. Tapi company yang lama tu berkenaan dengan tekstil juga ke? Tak, dia fish oil. Fish Cawa oil. dia. Baik. Okay. Tapi bisnes dia orang adalah still trading. Okay. Dia orang trading to China. So that's how. So you dapat exposure lah Yes. daripada sebab you mula-mula ambil barang-barang dekat Kenanga. Lepas tu macam mana boleh bermula? Cuba cerita sikit macam mana the business perjalanan bisnes tu. Okay, dia punya ni adalah macam Puan Raudah cakap tadi, kita pergi meniaga buka ke apa booth kan. Booth apa ni semua. Somehow bila kita beli kat Kenanga, kita beli dekat Times Square. Dia price war ni bukan sekarang dekat dalam TikTok ni. Yalah, dulu Price lagi war. sebenarnya. Daripada dulu offline masa kita buka booth tu lagi dah ada price war. Ya. Orang jual benda yang sama. Dia jual lagi murah daripada kita. Betul, Kan? setuju. Kadang-kadang kita pergi event tu 3 hari 2 hari tak bawa balik apa-apa. So selama-lama penat kita dapat. So Setuju. kita macam fikir something apa kita kena buat lah. Kan? Sampai bila kita nak mesti saya bawa anak saya masa tu setahun 2 tahun masa tu pergi event panas-panas, bawa dia pergi event. Saya tak sampai hati nak tengok sampai bila saya nak bawa anak saya pergi event macam ni, buat panas, berhujan kan. So masa tu kalau nak kerja pun fikir, kalau kerja nanti nak hantar anak mengasuh, nak kena bayar lagi kan. So kita kena cari sesuatu lah. So kita kita fikir untuk buat bisnes, tapi bisnes apa yang kita nak buat. Sebab mula-mula bila kita buat benda tu, so kita nampak orang jual semua benda yang sama.
contohlah kita pergi booth, okay, selang berapa row ada jual barang yang sama dengan you, and then sebelah sini pun ada juga barang yang sama. Betul. And then kat situ ada price war. Betul. Betul. So we have to decide macam mana kita orang discuss. Saya cakap dengan dia lah, macam mana kita nak buat sekarang ni yang diorang ni semua ambil dengan kita. Itu macam tu saya fikir masa tu lah. So lepas tu kita orang cakap, I think raw is the ni lah, raw material is the good thing lah. So saya cakap dengan dia, saya cakap dengan Parodah, okay, kita have to study about raw material. Start daripada tu. Tapi kita tak ada terus direct daripada China. China juga. Tak ada. Kita ambil daripada local supplier dulu. Local supplier kita ambil tak banyak pun, 2 row, 3 row. 3 row je? Kita start dengan 3 row, 4 row. Kita jual, tapi boleh. Yelah. Boleh. Kita jual, tapi kita jual. So maksudnya margin you dekat peyak tu lah. Betul, satu betul, row betul. tu ada berapa peyak. Itulah margin you. Betul. Berapa persen sangat margin dia? Sikit sangat. Dia tak adalah satu yak tu boleh sampai boleh RM20,000 RM5 punya untung. Oh, okey. Dan kita jual retail masa tu, tak ada Satu konsep ela dia orang panggil, buat ela. potong-potong kan. Kalau nak potong kita pergi kedai ni, beli nak berapa kan. Tapi ni kita buat online. Siapa nak beli potong-potong online. Oh, kira you jual berapa ela orang nak lah. Jual kain pasang lah ni. So meriahnya Lebih time kurang. perayaan lah. Macam kain pasang lah. Konsep dia Konsep dia kain pasang lah. Kain Macam pasang. Tapi dia open meter. Open Kalau meter. kain pasang dia Dah siap-siap dah. Faham. Saya kata nak 10 meter warna sekian. Okay, you potong. So you margin kat situ lah. It's a good to start actually. It's a good to start. Wow. Satu idea yang bagus. Satu idea yang bagus. Pergi cari kayu, potong kayu. Okay, go. Okay. Lagi. It's a good story. Lagi? Okay. Lepas tu sampai satu tahap tu kita start. Betul. Sebab kita ni supplier, sebelum ni dia tak jual potong-potong tu, konsep potong-potong. Tapi bila kita buat, Dia ikut. Dah ikut dah. Sebab dia nampak ada opportunity. So kita cakap, apa kita kena buat? Kita blank juga masa tu. So kita start dengan printed pula kan. Kita fokus on printed. So printed masa tu player tak ramai dan tak ada design yang up to date cantik. So kita start lah. Kita minta tolong kawan. Masa tu kita tak tahu macam mana kita nak pergi China ni kan. So kita minta Je lah flight. Tapi tak pergi mana kan. Ya, masa tu mana nak pergi tu. memang dia pergi buang kita dekat China kan. Sampai tu terjun China. Mana lepas tu? Kerja dah sampai China. Tapi nak pergi China, nak communicate lagi satu hal. You've been to China many times. I've been to China as well. It's a big country and you don't know where to go. Exactly. And the communication is very strict Chinese only. Yes. China. Only Mandarin. Yes, only Mandarin. You speak Mandarin now? No. Oh, okay. Tak. Sorry, sorry. Oh. Tak, saya tak. Okay, baik. Okay, kemudian Kadang-kadang dia orang cakap tu cuma bagi kita dekat lagi. lama lah. Sebab apa? Sebab bahasa ni kadang-kadang yelah saya faham, tapi cakap sikit-sikit tu insyaAllah boleh lah. So you dah familiar, mungkin dapat translator kat sana. Tak, I nak tahu. First you datang tu, how you communicate with them and how you negotiate benda tu. It's not easy. First time saya datang China, sebab saya yang orang pertama. Dia tak ikut. Ke mana China di mana? Masa tu pergi Guangzhou lah. Okay, pergi Guangzhou. Saya minta masa tu, bila kita start tu, saya finding lah orang yang boleh tolong kita, yang saya tak pernah pergi. Saya nak minta advice apa semua. Lepas tu saya jumpalah seorang kawan ni. Seorang kawan ni dia cakap, okay, nak aku boleh bawa kau pergi China. So saya pun follow lah. Okay, saya pergi China, apa kena buat. Masa tu saya tak cakap apa pun, satu patah perkataan saya tak cakap. Saya cuma tengok dan lihat dan dengar je. Angguk geling je lah. Saya observe je apa. Sebab my friend, kawan saya tu dah pesan lah, kau tengok je apa aku buat. Observe dulu, tengok. So bila saya turun, saya dah dia ajar lah daripada macam mana ambil, kena ada apa. So kena ada WeChat contoh. WeChat kena ada sebab nak communicate nanti, nak bagi tahu driver whatever, kalau kita dah sampai, driver ambil ke. Sebab kita first time, kita Tuan Afiq pun sebenarnya ada guru. Tu guru, consider guru lah. Belajar. Dalam hidup ni kalau kita tak ada orang yang
yang ajar kita sesuatu benda. Betul. That's right. Kita mula belajar daripada zaman kita bayi lagi, kecil lagi. Exactly. Mak ajar kita makan. Kalau tak kita makan tak macam mana. Betul. Sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks guru dan mengajar ni. Sesiapa yang berjaya boleh jadi guru kita. Tapi dengan konteks yang betul lah. Yelah. Dia jadi guidance kita. Dalam keadaan you sekarang, cuba you pergi seorang, habis. Tapi sebab ada kawan. Konteks tu kawan, tapi dia sebenarnya guru you. Mengajar you tentang WeChat. Benda dekat simple lah. Communication platform dulu kat sana tak ada WhatsApp. Tak ada. Tak boleh download pun sebenarnya. Sana tak boleh. Exactly. Memang tak guna WhatsApp pun. WhatsApp memang dia block. YouTube pun tak ada. YouTube tak ada. Ah. Google tak ada. Betul. Banyak benda yang tak ada kat sana. Yang ada semua barang-barang untuk berniaga. Okay. Kemudian everything. So kemudian saya pun dengan my friend saya follow je lah, tengok dia. Kita tak pernah naik public transport, contoh naik metro, train kan. So macam mana nak beli tiket semua tak tahu sebab everything is Chinese. Kalau silap ni tak pandai naik sampai Forbidden City. So tahu mana-mana sampai. Jauh betul. Kan. So then I follow lah, tengok macam mana ambil nak book hotel macam mana, belajar. Ya, Belajar. So sampai pergi tempat kain, okay. Masuk je tempat kain, dunia kain dekat China is very big, very huge. So sampai first time tu saya boleh guarantee lah, saya boleh, siapa yang nak pergi China nak cari kain boleh pergi, tak ada masalah. You go first. And then you balik, you jumpa I tahu you tak dapat, you tak akan dapat you nak. Oh, kenapa tu? Sebab saya cakap macam ni, even though kalau customer saya ke kan, dia cakap nak pergi China, go pergi, you better you see. Sebab expose. Nanti you akan appreciate sebab ada dah orang ada yang dah orang kat sini kan. Sebab Kompetitif juga, kena tipu juga. Kalau tak pandai kena tipu. Dia gelak tu banyak kali lah tu. Sebab somehow dia orang ni tak faham. Sebab kita ni memudahkan cara untuk dia orang, supaya dia orang dapat apa yang dia orang nak. Kita mudahkan dia orang, tapi dia tak tahu even though kalau dia pergi sana selalunya dia orang tak akan dapat apa yang dia orang nak at the first. Setuju. Pergi. Jadi kalau katalah anda usahawan kat luar sana yang involved dalam dunia fashion, nak dapat kain jenis-jenis yang tak perlu basuh pun, carilah Hilo Textile. Kita akan commercial break dulu. Kita akan kembali kejap lagi kan untuk segmen seterusnya. Boleh. Okay. Teruskan subscribe dan on notification anja. Banyak lagi sebenarnya kita banyak nak nak borang. kongsikan lagi. InsyaAllah. Kita kembali kejap lagi. See you. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan episod yang ke-14 ni. Kita nak continue lagi. So podcast ni sebenarnya kita punya tema Can I tell you a secret? So kita nak tahu jugalah the secret of you being success now. Mesti ada the lowest point yang berlaku in your life dalam perniagaan ni. Kalau boleh kongsikan lah kan. Mungkin akan sama dengan orang kat luar tu. You never know. Okay. Kita pernah rasa hidup macam roda, kaki kat atas, kaki kat bawah. Okay. The lowest point yang kita face adalah tahun 2022. 2022 baru lagi. 2022. Masa kita first time kita attend kita buat bisnes, kita dah buat bisnes tu kita start tahun 2020. So adik ipar cakap pergilah kelas, ada buat kelas. Cakap okay, kita pergi attend. First class kita attend adalah best, tak silap saya masa tu. Tuan Rats yang ni hostkan kelas tu. So lepas masa tu saya skeptical weh. Betul. Tengok saya ke sebab Rishwa? Sebab tengok. Bukan. Masa sebelum tu, before that I skeptical dengan dog masa tu. Terus terang jujur. Datuk Ira. Tapi masa Februari tu dia boleh attend kelas tu, alhamdulillah. So macam mana you skeptical? Kenapa you skeptical? What we have done wrong to you? No. You have done wrong. But somehow saya rasa kenapa I have to spend my money. I kena pergi, kena kelas, kena pergi belajar and from the guy out of nowhere. Tak kenal, tak tahu background kan. So yang banyak kontroversi on the waktu tu tak tahu.
Waktu tu lah. Puan Raudah tak ada that perspektif. Tak ada. Saya pujuk dia sebelum tu, tapi dia berkeras, so saya bagi dia masa. Tapi selalunya lelaki lebih protektif. Saya pun sama juga. Kalau Mawar nak beli apa-apa, you tunggu kejap, let me check. Padahal at the end of the day benda yang sama. Kena check. Because lumrah seorang lelaki protektif. Yes. Okay. So I think you did that lah. Being protective over the business kan. But normal lah, tak kena Normal. kita. Sebab duit nak keluar kan. At the end of the day. Tapi you dengar tu ataupun you tahu tentang whatever perspektif tentang Ratu Ira ni, you daripada you baca sendiri ataupun you dengar? Masa tu kita dengar. Ini masyarakat Malaysia juga. So that's normal lah. Ni lah mental illness tadi salah satunya. Okay. Itu on the that time lah. Sekarang dah tak. Sekarang apa Dok cakap je, okey Dok. Okay, sebab you nampak bukti. Yes. You nampak result. Nampak result. Kalau you tak nampak result, you pun dah tak ada Yes, dah. betul. Kan definitely tak ada. Okay, Betul. kemudian macam mana Puan? Apa yang berlaku? So kita Februari kita masuk Spire after kelas basic 2020. Lepas 2020. attend kelas tuan tu, saya terus macam, best juga kan. Saya tak percaya. Saya berjaya, buktikan lah. Ya. Oh, rasa bangga juga. Saya terus rasa macam miss lah kan. Rasa macam nak tengok lah, nak pergilah kelas dok ni. Nak tengok dok cakap macam ni kan. Baik, okay. So terus sign up Spire. Okay. 2 orang? Seorang. Okay. Saya tak apa lah. Dia kata hantar saya. Oh, tuan masuk dulu? Yes. Okay, baik. Sebab kita punya journey dengan Rich Work quite panjang juga actually. Okay. Lepas So tu? sebab dia ada cerita keluar masuk macam tu Okay, lah. faham. So lepas tu saya Tarikh keramat ingat 18 Mac 2020. PKP. Itu PKP. Yes. Tapi alhamdulillah kita dalam circle. Masa kita dalam Spire. Dalam Spire dah. So masa tu seminggu kita tak tahu nak buat apa, tapi dok keep support kita kan. Macam-macam dok bagi suruh kita ajar buat live lah apa. So kita ikut apa yang dok bagi tahu, dok suruh kan. Itulah the power of kita ada mentor. Ada mentor. So alhamdulillah kita berjaya harungi PKP tu dengan masa tu sales kita dalam bulan 8 kita dah achieve 1.3. 1.3. Adakah tu kali pertama capai sejuta? Yes. Daripada 2015. Yes. Dah 5 tahun buat bisnes. Wow. Dah 5 tahun buat bisnes, tapi bila Tak belajar capai. sekejap je capai 1 satu. juta. Betul. Dah apa benda yang you tak buat before dalam 5 tahun tu? So kita tak belajar. Tahu tak belajar. Tapi apa benda yang you tak buat dan bila you belajar implementation you apa? buat? Bukannya belajar saja kan? Apa benda Implementation tu apa yang 5 tahun versus 8 bulan. 8 bulan kan? 8 bulan. Apa you buat yang berbeza? 8 bulan waktu tu apa yang kita buat lagi satu sebab belajar lah. Lepas tu actually sebenarnya banyak benda yang kita orang tak tahu actually sebenarnya. Daripada segi contoh how kita nak buat marketing, kenapa kena ada sale, macam mana how kita nak closing sale ni yang betul. Benda betul sebenarnya. Nampak tak Man? Ramai orang kat luar, dia tak tahu apa dia tak tahu, itu je. Ya. You tak Yes. tahu apa yang you tak tahu. Yang you rasa you dah tahu semua. Itu normal lah. Yes. Adakah betul apa saya cakap? Betul. Sebab before ni saya rasa semua benda aku dah buat lah, semua benda aku tahu. Betul, setuju. So bila kita pergi kelas, macam ni. Okey, faham, try buat. So you Okey, start jadi. apply. Yes. Start apply. Try Jadi. buat, okey jadi. Okey, Okay. kita try buat macam ni lah. Macam mana kita nak fully zero cost? Okay. Kita try buat macam ni. Wish jadilah. Sebab actually sebenarnya kita orang buat first million with zero cost. Yalah, first million sepatutnya zero cost lah. Sepatutnya Sepatutnya untuk lah. hit that 1 million. First million ni zero cost. Jangan spending. 100,000 lemak je. Jujur saya cakap, jujur. Betul. So that's kita start. Okay, itu yang kita punya starting, kita buat first million. Kemudian So kemudian kita sign up for Titan. saya sign up for Titan tahun 2020 2020 juga. Oh, terus Titan. Ogos Okay. tu. bulan 11. Bulan 11. Sebab Okay. kita kat Spire about 8 months je. Iman. Okay. Lepas tu sign up untuk Titan. So start masuk Titan, saya try untuk hiring, recruitment untuk the team. Buatlah apa yang Kukuhkan team lah. Kukuhkan team apa Tapi semua. sebelum kita Titan tu kita dah ada 14 orang staff dah. Dah 14 orang staff dah. Puan dah masuk dalam circle belum? Belum. Tak, belum. Spire pun tidak, Tak Titan ada. pun tidak lagi. Okay. Alright. Kemudian Saya Menarik. share sikit lah. So dalam masa saya journey dekat Titan tu, banyak untuk repairing. So bila time repairing tu,
kita pula time tu PKP. Boleh buka, boleh niaga, kejap boleh niaga, kejap tak boleh niaga, kejap tutup. Sebab kita orang pakai apa? Sebab kita masa tu dah masuk warehouse. Dah masuk warehouse, lepas tu Supply you pada China lagi? belum lagi? belum. Dah. Waktu dah. Kan China tutup terus. China tutup terus. Tapi macam mana kita orang alhamdulillah berjaya boleh adakan barang. Oh, okay. Magic. Kita orang boleh buat Kita magic. buat magic. Even though China lockdown, diorang siap hantar video kat saya, diorang buat kerja dekat sana, lockdown, diorang potong elektrik. Potong terus. So, Untuk semua semua industri perniagaan lah maksudnya. Yes. Warehouse, Dijadikan kilang. the ghost town lah. So tak nak bagi diorang ni semua buat Bekerja. So supplier kita pakai genset. Gelap-gelap tu buat kerja. Prepare kita punya Order. Ha. Macam mana boleh keluar daripada China hantar ke Malaysia? That's another thing. That one waktu tu logistik masih berjalan. Logistik jalan. Untuk essential product Selit-selit lah. Waktu tu. Tapi dia boleh selit lah. Dia boleh selit kan. Oh, gila masa tu. Tak boleh ingat. Then Waktu tu thrill lah. Apa yang kita orang buat tu thrill. Macam Mission Impossible kan? Internet. Okay. Kita orang waktu tu kita tak boleh pergi sana, lockdown whatever. So now kita cerita yang kat sini, waktu ada 14 orang tengah strengthen team. Lepas tu saya ada satu situation yang di mana staff saya waktu tu kena lockdown, diorang work from home. And then after that kita panggil diorang untuk masuk kerja balik sebab kita tak sesuai dengan industri lah. Your business tak sesuai. So tak boleh. Lepas tu diorang decide untuk semua staff waktu tu decide untuk berhenti. Resign ramai-ramai? Wow. Dia stage by stage lah. Tapi semua orang go. 14 tu gone. Tinggal berdua. So bila berdua duduk dalam warehouse yang agak besar, tinggal berdua, memang tak ada apa lah. Waktu tu memang mental down. Tadi cakap Koyak pasal lah. mental kan. Koyak betul lah. Habis. Saya cakap dengan camp waktu tu, tim semua berhenti. Saya tak boleh nak, waktu tu saya tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. So saya cakap dengan camp, saya minta maaf, tak boleh nak teruskan. That's saya punya inilah start titik saya untuk saya drop my Titan. So waktu tu drop lah Titan. Kita tak ada dalam circle 2 tahun lah. 2 tahun. So 2021 kita punya sales keep dropping daripada 1.2 juta. 1.3 masih 1.5 closing. 1.5 drop 800,000. Tahun 2022 drop 420,000. Oh, banyak. 400,000 ni sebulan average Apa je buat. 30-40 Ya, betul. Kami daripada warehouse kita downsize pergi pindah ke Waktu tu shop saya block. ada lagi, waktu tu masih ada rasa macam saya untuk pertahankan benda yang saya dah tak boleh nak tahan sepatutnya. Sepatutnya warehouse tu kita awal-awal lagi kita dah cut loose lah. Yes, betul. Tapi kita bertahan selama setahun. Still rent out warehouse tu. Pakai duit saving sampai habis. In denial pada waktu tu. Tak boleh terima. Tak boleh terima. Sebab ni salah satu skill sebenarnya juga. Because dalam bisnes bukan semua benda kau buat pun jadi. Ada banyak situasi kau buat tak jadi dan bila kau nak cut loose. Macam trade the shares lah. Kesedaran sendiri tu perlu if you are tinggi. trader, you kena tahu bila nak sell, untung, bila nak jual, bila nak untung, bila nak cut loss. So dalam bisnes adakah ni mengajar you juga? Yes. So, dia mengajar you. Dia mengajar sebab yalah roda tu kan bulat macam Puan Roda cakap tadi. Sometimes kita berada di atas, sometimes kita berada di bawah. So yang saya percaya waktu tu saya macam lah, kita macam tak boleh, kita downsize, kita pindah Southville. And masa 2 tahun tu kita macam kita cut hilang arah. semua lah. So kita lost. Very lost. Sampai ada itulah dia punya loss tu. Dropping business, kita orang selalu argue banyak benda, bergaduh. Lepas tu banyak benda lah. Sampai kita nak beli susu anak pun masa tu tak ada beli tin. Selalu beli tin kan, satu tin tu tahan 2 minggu, 3 minggu. Saya beli yang pack je. Refill itu pack. pun yang paling murah. Satu pack tu RM10. Tengok berapa lama boleh tahan. Habis cari duit baru beli lagi. Itu tahun 2022. So itu the
lowest point yang kita Macam mana bangkit balik pada situasi tu? Ada jugalah few lagi satu pasal kita start argue pasal apa, kita punya kenapa kita jadi tak macam dapat, kenapa jadi macam ni, kenapa kita tak dapat apa yang kita nak, kita dah buat dah habis baik tapi kita tak dapat. orang dah ada rasa macam tu. Saya sampai rasa macam kenapa aku tak dapat, aku dah buat macam-macam dah tapi kenapa tak bagi, kenapa aku tak dapat. Saya Meratapi, merintih benda yang saya tak dapat. Lepas tu suami saya tegur, kenapa kita nak kena fikir benda yang kita tak dapat je. Cuba kita bersyukur dengan apa yang ada kat tangan kita. Pernah kita bersyukur, kita walaupun kita tak ada duit, kita susah, tapi kita masih still dapat makan, kita masih ada kenderaan, kita nak bergerak ke mana-mana. Cuba fikir apa yang ada dekat tangan kita, kita syukur dengan apa yang dekat tangan kita. So benda tu macam tamparan pada saya yang macam betul juga apa yang suami saya cakap kan. So saya perbaiki diri lah, perbaiki diri saya start bersyukur dengan apa yang ada dekat tangan saya. Saya start lihat, tengok apa yang saya ada sekarang ni, saya bersyukur. So itu first thing yang saya betulkan diri saya masa saya berada dekat dalam fasa tu. So Alhamdulillah benda tu macam satu persatu macam Allah bagi nikmat lain, dia bagi law of attraction tadi. Dia konsep dia macam ni. Bila kita kena uji, mungkin untuk anda juga kat luar sana, benda pertama kena buat, kau kena reda. Senang cakap tengah tak diuji kan. Tapi orang yang diuji dia akan ada mental block dan sebagainya. Tapi cubalah ingat benda ni macam talian hayat. Bila you diuji, Allah nak uji you, nak bagi sesuatu. Sebab konsep Tuhan ni, Allah ni mudah. Dia bagi dulu, diuji kemudian. Ataupun diuji dulu, dia bagi kemudian. Jadi konsep dia macam tu. Jadi bila diuji, you kena terima, reda tu dulu. And then you rasa syukur tu dulu, rasa serendah-rendahnya hati, dan baru Allah akan start bagi. Ramai orang bila diuji, dia tak terima tu. In denial tu dia bahaya. Dia tak nak terima, dia salahkan semua orang, dia apa semua. You get it right. Okay, kemudian next. Lepas tu kita masa tu VP Azwani pun banyak support kita. So ada macam kelas NYB tak silap. Kita attend kelas NYB pada bulan 10 macam tu, tak silap saya, 10 ke 11. So saya dengan husband pergi kelas tu. So kita dapat sesuatu lah masa last kelas tu. Dok ada cakap pasal fashion industry, untuk student dia yang dalam fashion industry, dia punya sales adalah dalam 500 juta setahun. Jadi dia orang punya penggunaan fabric dalam 30%. So 30% daripada 500 juta adalah 150 juta. Banyak 150 juta. Kenapa saya tak dapat 150 juta tu? Kenapa saya tak dapat 150 juta tu kan? Kenapa banyak saya dapat? So, macam mana saya nak dapatkan benda tu? Itu yang trigger kita. Trigger itulah starting point balik lah. Then you come back, masuk ke dalam circle. Kita come back, kita betulkan game kita. Dok bagi tahu, faham game yang kita nak main. Dan win game yang kita nak main tu. So itu yang kita dalam proses kita nak memahami game tu, itulah jenis dia. So kalau orang cakap nak bina satu benda ni pendek masa dia, tak bohong. Itu semua bohong. Even rishwat sendiri pun kita melalui banyak fasa kena khianat. Betul. Kena scam. Fasa kena kecam. Fasa kerajaan tak, macam-macam perkara yang kita sendiri lalui. Tapi kita istiqamah dan kita faham misi kita. Semalam dekat Nasi Lemak Kopi O, beberapa minggu lalu Nasi Lemak Kopi O interview I, apa misi rishwat, kita tak pernah lari. Misi kita tak pernah berubah. Tetap kita nak membimbing, membantu usahawan capai impian mereka. That's it. Tak pernah berubah. Sebab tu bila kita jumpa usahawan yang kaya-kaya pakai kereta, kadang-kadang tak adalah ajak Ras jom naik sekali, tak ada pun. Tapi kita happy je. Kita bangga dengan mereka. Tu memang saya punya klien titan kita tu. Saya bangga tuan. Saya tak pernah kata ada hati macam boyolah dia orang ni, tak ada. Saya memang bangga sebab misi kita membantu usahawan, bina diorang punya empire. Sebab kita tahu itu kalau kita tak buat, siapa nak buat? Betul. Kalau kita tak buat, itu memang dah misi kita. So sama juga macam you all, misi you all buat bisnes mesti nak kena, dia nak senangkan orang yang ada dekat sini. Pegang. Lepas pegang tu, how tu dia datang kemudian lah. Macam mana kita nak, misalnya you tengok, dia tak nampak rasa bisnes ni kecil potential dia. Bila datang training, 150 juta punya value the business.
Aku kat mana dalam game ni? Kat belah mana aku ni? Itu baru circle ritual. Betul. Belum lagi circle kat Kat luar. luar. Betul. Kan? Tapi yang conquer dalam benda ni sekarang Pakistan. Itu yang Pakistan. Okay. Baik. It's a very good story lah. Yes. Okay. Saya cuma nak tanya lah. Mungkin if you can actually give a big advice kepada usahawan yang kat luar sana tengah menonton kita punya podcast ni. Apa advice you all pada mereka? Ikhlas daripada hati tau. Bukan kata macam Nak kena payung ritual tak ke ada. apa, tak ada. Ikhlas berhati. Kalau orang kat luar tiba-tiba jumpa you guys berdua kan, apa yang nak cakap? Okay. Kalau tanya, normally okay, yang first lah, apa saya punya advice adalah siapa yang buat bisnes, siapa yang usahawan, first thing first, kena ada guidance, kena belajar. Serius tak tipu. Kalau tak ada ilmu, you cannot be success person. Believe me. Sebab kita orang dah face benda ni. Kita dah lalui, kita orang punya journey. Sebab tu saya sanggup, okay, saya decide untuk masuk title 2 orang. Kali ni Istiqomah. Istiqomah. Bila start masuk re-enter balik? We-enter hari bulan 7. This year kan? Last year. Last year eh? Last year. So tak regret? Tak regret. So last year berapa sale? Alhamdulillah last year about 2.8. 2.88. So this year target berapa? Gladiator lah. 10 lah. 10 lah, Mana ada Gladiator sekarang lah. orang Tak ada. macam tak apa hal ni? Macam tu lah. Apa masalah ni tak gladiator? Kita plan mula masa 101 tu kita dah cakap dengan Doc about 20. InsyaAllah kita boleh ni, saya suka memang letakkan target yang tinggi supaya kita boleh go for Work on that lah. Dia satu tu Hafiz dengan Puan Raudahan. Tolonglah faham ni. We are your success partner. Yes. We are your the main stakeholder. Kita tak akan resign pada you. Betul. Kita takkan resign. Kita tak akan resign pada you. No matter what. Kan kita orang yang Bukan you terminate kita. okay. Kalau you 2022 ramai staff yang resign, that's happen. Tapi kita tak akan tinggalkan you. Kita Sama akan tetap dengan you stay. insya-Allah. InsyaAllah. So kalau katalah sekiranya ada ujian apa semua, come back to us. Betul. Our office is open for you. Cira nak jumpa you, hidup mati nak jumpa you. Apa nak buat sekarang? We are together with you in this. Betul. InsyaAllah. Mistake kita yang Mistake kita keluar. paling besar adalah sebab kita orang keluar circle. Memang to be true. Ya. Janganlah tiba-tiba kata ritual ni masa senang ada, masa susah pun tak ada lah. Hilang. Masa susah kau yang hilang. Datang sini. Kita ada je kat sini. Kita ada kat sini. We will help you no matter betul. what. Sebab apa? Sebab apa saya cakap betul. Jujur saya cakap, waktu kita orang hilang arah, ritual yang selalu contact kita orang. Betul. Hantar email. Betul. Call. Call. VP call. Tanya macam mana bisnes. Okey tak okey, apa korang punya isu. Kan? Dan try to help kita. Yelah, momen bila you dalam keadaan yang tu, itulah yang you ingat. Yes. Orang-orang yang sekeliling. Masa senang kita jangan yalah, semua orang nak rapatkan kita masa senang kan. Betul. Waktu you susah, siapa yang tolong you? Siapa yang betul-betul care about you? So you advise kepada usahawan kat luar, Belajar. go and Belajar. carilah. Yes. Kalau Puan Raudah? Puan Raudah pula. Okay. Bagi saya fokus lah. Sebab kita pernah hilang fokus masa 2022 tu. Saya nak cerita, Tuan Afiq pernah terfikir nak tukar bisnes. Nak Jual jual apa? ikan geli. Nak ternak ikan geli. Ini kalau jangan dok. Kalau saya tahu pun, Kau kenapa? kalau kau setakat nak ikan kering kau makan je lah. Tak payah beli. Saya buka video YouTube macam mana nak See ternak the ikan law of geli. attraction. Kan? Allah Hilang fokus dia. Hilang Dah, fokus. jangan hilang fokus. Hilang Itulah. fokus. Apa yang ada kat tangan tu, saya cakap ada. Kenapa kita tiba-tiba nak kena belajar balik benda yang baru kan? Apa yang ada kat tangan? Di business ni, you don't have to be something that you like to do. If you like to do it, jadikan hobi. Yes. The business lah, perjuangan. Passion you. Passion. This perjuangan. This is Perjuangan. Dia perjuangan. Jadi bila kita berjuang, kita mempertahankan perniagaan kita dan misi kita yang ubah. Betul. Hobi, suka benda jadikan hobi. Betul. Pergilah perniagaan keli, tak apa. Lah hobi kan. Bagi. Tapi jangan jadikan bisnes. Hobi. Itu point dia. You are right, you are right. Betul, And betul. fokus. Pada anda kat luar, tolonglah fokus dengan apa yang anda buat. Betul.
Datuk Wira kerap bagi tahu, bila kita nak mulakan perniagaan, mulakan dengan apa yang ada kat tangan. Apa yang ada kat tangan tu masuk kemahiran kita, bukan apa yang kita suka. Betul. Kan? Kemahiran kita. Ramai orang berniaga based on apa yang dia suka. Itu yang shock sendiri. Dia tak faham customer dia suka apa. Dia tak faham apa customer dia perlukan dan sebagainya. Proses dia lagi. Tapi ini semua bukan mudah semua orang akan faham. Sebab tadi saya cakap Tuan Afiq, saya cakap bisnes kat Malaysia ni, orang buat bisnes bila dah tak ada pilihan. Dah pilihan terakhir lah. Normally it's happen macam Last tu. option. Tapi tak apalah, walaupun tu dah jadi pilihan terakhir, pastikan you Buatlah betul-betul. buat betul-betul dan belajarlah betul-betul. InsyaAllah jadi. Ini dah last option. Betul macam tak nak je Tak buat. nak pula kan. Jadi insyaAllah. Jadi mereka pun dah kongsikan jatuh bangun mereka, apa nasihat mereka. So saya harap you orang kat luar belajar sesuatu. Reflect balik pada diri. Kalau katalah mungkin last question Amam. Ni soalan ni kita selalu tanya lah. Wajib. If you can describe about Datuk Wira, what kind of person he is? Apa yang you boleh describe tentang Datuk Wira? Siapa Datuk Wira di mata bagi you, Tuan Afiq dan Puan Raudah? Kalau kalau saya kalau Doc ni, apa yang saya nampak, dia adalah my superhero actually sebenarnya. Sebab penyelamat. Serius, dia adalah penyelamat saya. Kalau tak, saya tak akan berada dekat sini. Saya tak akan jadi apa yang saya jadi sekarang. Saya tak akan buat apa yang saya buat sekarang, because of him. For sure lah, apa pun Allah yang aturkan. Tapi dorongan tu melalui Doc, InsyaAllah. Kalau Puan Raudah? Bagi saya, Doc adalah very special, sangat-sangat special. Tak terungkap benda. Sebenarnya Doc adalah, bagi saya adalah, macam saya cakap tadi, adalah penyelamat. Doc tak pernah bila kita dalam Titan, Doc tak pernah, maksud dia, Doc sangat close dengan Titan. Dia tak nak kita, Doc sangat-sangat sayang Titan. So dia tak nak kita tersasar ke, setiap hari kita akan ada conversation dengan Doc. So saya rasa daripada conversation yang setiap hari tu, saya rasa Doc dekat dengan kita, dengan Titan, dan buatkan kita rasa kita nak buat sesuatu tu, dia adalah macam mana dia bagi certainty ni. Dia certainty. Yelah, siapa nak marah, berani marah you? Oh, sebagai usahawan kan. Takkan staff nak marah. Tapi pagi tadi kena marah kalau you join morning. I pun tengah dengar kena marah ke aku ni sekali kan. Terasa kan. Tegas. Tegas. Doc adalah orang yang sangat ikhlas, tegur, betulkan kita. Kat luar sana kita tak tentu lagi. Bila kita senang, orang dekat kita. Bila kita susah tu, orang yang nak dekat dengan kita. Weekly Focus yang terbaru ni pun. Betul. Ui, powerful lah. Very powerful. Powerful lah. Dia bagi kita, macam mana nak cakap, kadang-kadang kita tahu tapi kita just tak buat pun. Terlupa. Kita just terkilaf, terlupa. Lepas tu dia come back kan kita balik. No. I got to do this. I got to be this person. Sebab dia ada 3 kategori manusia kan. Kalau susah tu susah seumur hidup kan. Senang. Apa orang buat betul ni? Kita pula ada naik turun kan. Macam mana kita nak retain dah naik ni? Dah tak nak turun dah. Dah nak penat. Ada kategori sabotage. Dia sabotage. Lepas tu orang yang tak buat apa-apa. And then orang yang keep on success. Kita nak jadi yang mana? Kita pilih. Biarlah dekat atas tu sukses, kita boleh kongsikan orang ramai. Sebab penat nak turun ni, penat. Susah ni penat sebenarnya. Mengah tahu tak? Macam naik tangga turun naik tangga. Penat. Tapi kalau you all suka tak apalah, teruslah. I tak nak. Biarlah tak senang sangat, tapi dia tak susah sangat. Tengah relax, tenang-tenang. Boleh pergi China. Okay. Anyway, thank you so much Tuan Wan Afiq dan juga Puan Raudah, and we hope Hilo grow tahun ni Gladiator. Amin. Tahun 2024. Terima kasih juga kepada anda yang menonton podcast Wirausahawan episod yang ke-14. InsyaAllah kita akan bawakan wirausahawan yang lain juga. And kepada anda, terus fokus, reflect balik kat diri anda mungkin.
kalau anda betul-betul nak berjaya and keluarlah daripada negativity yang selalu menghantui diri kita. Manusia mudah lupa. Aman dia ada trademark. Aku baru perasan lah kau ada trademark sebenarnya. Ataupun habit. Bukan trademark tu. Okey. Lepas tu aku ada ni man. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa ke siri yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye.